أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Sidang penonton, pendengar, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, pada hari Jumaat, pada petang Jumaat ini, marilah sama-sama kita lagi sekali merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan keizinan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat lagi meneruskan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat lagi insya-Allah menjalani pelbagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita berada dalam keadaan yang sedikit susah ataupun sedikit payah. Lebih-lebih lagi kepada kita yang berada dalam suasana PKPP ataupun PKPB ini. Mudah-mudahan insya-Allah dengan ujian yang kita lalui pada saat ini, pada hari ini, akan lebih mempertingkatkan lagi insya-Allah mujahadah kita, kesungguhan kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, dari hari ke hari kita insya-Allah tidak sunyi dengan majlis ilmu, dengan majlis seperti kita pada petang ini. Walaupun kita tidak dapat menghadirkan diri kita dalam banyak program secara, kita kata, fizikal ataupun secara face to face, walau bagaimanapun kita juga insya-Allah dihidangkan dengan pelbagai program, dengan pelbagai bentuk majlis ilmu secara maya ataupun secara online. Dan insya-Allah pada petang ini, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, bersama-sama lagi dengan silsilah kuliah online di Akademi Tarbawi. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan meneruskan pembacaan kita dengan kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran, yang ditulis, yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan melanjutkan lagi pembacaan kita tentang kisah Nabi
Ismail alaihi salam. Dan kita telah pun memulakan dengan muqaddimah kisah Nabi Ismail alaihi salam dengan 3 bahagian sebelum ini, dan insya-Allah pada petang ini kita akan memasuki bahagian yang keempat. Bahagian yang keempat ataupun topik pada bahagian keempat pada petang ini insya-Allah adalah ahsanu jawabi qalahu Ismail. Ahsanu jawabi qalahu Ismail. Kita akan melihat jawapan terbaik dari Nabi Ismail alaihi assalam. Jawapan yang terbaik daripada Nabi Ismail alaihi salam ini apabila baginda ditanya oleh ayahnya Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta pandangan ataupun jawapan daripada Ismail alaihi assalam, seperti mana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102. Daripada surah As-Saffat ayat yang ke-102, yang mana kita telah pun menghuraikan sedikit sebanyak pada pertemuan sebelum ini, bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. As-Saffat 102. Ayat ini menjelaskan kepada kita apabila Nabi Ismail sudah pun sampai kepada umur yang mampu untuk baginda bekerja, mampu untuk baginda berusaha bersama-sama dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, bertanya kepada anaknya Ismail, sesungguhnya aku telah pun melihat dalam mimpi, anni azbahuk, yang mana aku menyembelihmu. Anni azbahuk, yang mana aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, jadi apa pandangan kamu wahai Ismail? Fanzur madza tara, apa pandangan kamu tentang mimpiku ini? Seperti mana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawab Nabi Ismail ataupun jawab Ismail alaihi salam, qala ya abati if'al ma tu'mar. Ismail berkata, wahai ayahandaku, wahai ayahku, ya abati if'al ma tu'mar, lakukanlah, laksanakanlah apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Satajiduni, kamu akan mendapatiku insya-Allah dengan izin Allah minas sabirin, daripada kalangan orang-orang yang bersabar. Itu sedikit
kita kata terjemahan dan kefahaman yang kita dapat daripada surah As-Saffat ayat 102, yang mana dalam buku karangan Dr. Abdul Karim Zaidan ini, dia meletakkan jawapan terbaik daripada Ismail alaihi salam ini pada bahagian yang keempat. Pada bahagian yang keempat ataupun pada part yang keempat daripada ringkasan kisah Nabi Ismail alaihi salam. Jadi apa kata Dr. Abdul Karim Zaidan dalam menjelaskan jawapan terbaik daripada ataupun dari Ismail alaihi salam? Kata beliau, wa ana wallahi la adri bi ayyuhuma aktharu i'jaban. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan, dia kata, dan saya demi Allah tidak mengetahui dengan siapakah di antara mereka berdua ini yang paling saya kagumi. Itu kita kata perkataan ataupun ucapan daripada Dr. Abdul Karim Zaidan bila mana beliau membaca ayat ini dan membaca tafsiran ayat ini dan cuba nak menghuraikan dan nak menyampaikan perasaan beliau ataupun rasa hati beliau kepada kita, sehingga beliau berkata, dan saya demi Allah tidak mengetahui dengan siapakah di antara mereka berdua, iaitu Ibrahim alaihi salam dan juga Ismail alaihi salam, di antara mereka berdua ini siapakah yang paling saya kagum. Tak boleh nak bagi keputusan, kerana dua peribadi yang telah pun ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini sebenarnya sangat-sangat mengkagumkan. Sangat-sangat mengkagumkan kalau kita membacanya, kita membaca dengan penuh ta'ammul, kita membaca dengan, kita kata, penuh perasaan, maka kita akan mendapati dua orang peribadi Nabi Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat mengkagumkan kita, sehingga Dr. Abdul Karim Zaidan sendiri dia kata, aku tidak dapat nak buat keputusan siapakah di antara mereka berdua ini yang paling aku kagumi, kerana dua-dua sosok peribadi para nabi ini sangat-sangat mengkagumkan, sangat-sangat mengkagumkan. Sama ada aku paling kagum dengan Nabi Ibrahim, iaitu ayah kepada Nabi Ismail kah, ataupun aku paling kagum dengan Ismail alaihi salam, anak kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Jadi bagaimana tak kagumnya Dr. Abdul Karim Zaidan dengan dua sosok peribadi Nabi ini, dan kita pun pasti akan kagum dengan dua peribadi ini sebenarnya. Sampai-sampai kalau kita nak buat timbang, kedua-dua peribadi ini sangat-sangat mengkagumkan. Sangat-sangat mengkagumkan. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan, bil walid, kalau kita tengok dengan peribadi Nabi Ibrahim sebagai, kita kata, seorang ayah, yang mana Ibrahim ini merupakan seorang ayah, lebih lagi dia seorang tua yang berwibawa, mendapat mandat ataupun perintah daripada Rabbnya,
yang hampir tidak tertahan oleh jiwa-jiwa manusia kecuali jiwa Ibrahim alaihi salam sahaja. Maknanya perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim ini sangat sulit untuk diterima kalau kita nak kira dengan kebanyakan manusia yang berada di atas muka bumi ini, yang mana perintah ataupun taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim bi an yazbahu biyadihi ibnahu, bahawa baginda kena sembelih dengan tangannya sendiri, iaitu anak kesayangannya, yang mana anak kesayangan ini allazi razaqahu Allah bihi wa huwa fi kibari sinnihi wa syaikhukhatihi, yang mana anak kesayangannya ini telah pun direzekikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika baginda sudah pun lanjut usia. Ini merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan satu perkara yang disebut sebagai ujian yang sangat hebat, yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Dan kita tahu sebelum ini bahawa Nabi Ibrahim dengan mimpinya, baginda sudah bertekad, baginda sudah berazam untuk melaksanakan, kita kata, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan peribadi seorang nabi, seorang ayah yang lanjut usianya, yang sangat-sangat mengagumkan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan juga kita pun kalau kita baca, kita akan merasakan Nabi Ibrahim ini merupakan seorang nabi dan seorang ayah yang memiliki jiwa yang besar, yang sangat tinggi, kita kata wibawanya sebagai seorang ayah. Ataupun kata Dr. Abdul Karim Zaidan lanjut lagi, am ana aktsaru i'jaban bihadza as-sabi, ataupun aku lebih kagum dengan budak ini ataupun dengan pemuda yang kita kata yang bijak ini, iaitu Ismail alaihi salam, allazi yaqulu lahu abuhu, yang mana apabila ayahnya berkata kepadanya ataupun tanya kepadanya bahawa sesungguhnya aku ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu, fanzur madza taqul wa madza tara, apa kamu nak kata, apa pandangan kamu? Dengan begitu mudah sekali, dengan begitu senang sekali, Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, fanzur madza tara, apa pandangan kamu? Fayaqulu lahu dhalikal fata al-azim. Maka marilah sama-sama pada petang ini kita mendengar jawapan terbaik daripada pemuda yang memiliki jiwa besar ini, iaitu Ismail alaihi salam. Bila mana ayah dia tanya kepadanya, fanzur madza tara, apa pandangan kamu? Kamu nak kata apa dengan mimpiku ini, dengan perintah Allah ini? Apa pandangan kamu wahai Ismail alaihi salam? Wahai Ismail, kata Nabi Ibrahim. Jadi kita nak tengok pada petang ini insya-Allah secara ringkas, ada kurang lebih 10 poin. Ada kurang lebih 10 poin yang kita akan lihat yang menunjukkan jawapan yang sangat baik
bahkan jawapan yang terbaik daripada Ismail kepada ayahnya. Maka yang pertama sekali, apa tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, jawapan yang terbaik, poin yang pertama ni daripada Ismail ini, yang pertama, poin yang pertama yang menunjukkan, kita kata, betapa baiknya, betapa eloknya jawapan seorang anak kepada ayahnya dalam rangka untuk membantu ayahnya menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Nabi Ismail ataupun Ismail alaihi salam, fayaqulu lahu dhalikal fata azim munadiyan abahu bismi al-ubuwah. Yang pertama, pemuda yang berjiwa besar itu memanggil ayahnya dengan nada yang lembut. Ini jawapan daripada Ismail, seperti mana yang kita dengar dan lihat sebentar tadi dari surah As-Saffat ayat yang ke-102, ya abatif al ma tu'mar. Yang pertama, Nabi Ismail ataupun Ismail alaihi salam memanggil ayahnya dengan nada yang lembut, dengan ucapan ya abati. Seperti mana yang kita dengar sebelum ini, antara interaksi ataupun muamalah Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya Azar, dia juga memanggil ayahnya yang pada ketika itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan yang penuh kasih sayang dan penuh kelembutan. Panggil ayahnya ya abati. Dan hari ini Allah berikan kepada Ibrahim seorang anak yang saleh, seorang anak yang sangat penyabar, seorang anak yang sangat penyantun, yang Allah rezekikan kepada Ibrahim, yang mana anaknya juga memanggil Ibrahim dengan panggilan yang lembut, iaitu ya abati, ya abati. Ini kita kata hasil, kita kata didikan Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail, sehingga anaknya menjadi seorang anak yang saleh, menjadi seorang anak yang saleh. Bila mana Ismail yang berjiwa besar itu memanggil ayahnya dengan nada yang lembut, ya abati, ya abati. Disebut dekat sini, lam tataghayyar bi'ainihi as-surah walal alaqah ma'a abihi innahu abuhu walau annahu yastashiruhu fi dhabhihi, walau annahu yastashiruhu fi dhabhihi, yang mana tidak berubah dalam pandangannya gambaran, tidak berubah dalam pandangannya gambaran ataupun hubungan dirinya dengan ayah, meskipun ayahnya meminta pendapat dalam penyembelihannya. Jadi yang sedang dia bercakap, sedang berinteraksi ini adalah ayahnya. Bila mana ayahnya tanya pandangannya dan dia menjawab kepada ayahnya, walaupun dia ini seorang anak, yang bertanya itu kita kata seorang ayah, tetapi tidak berubah, kita kata dari segi riak wajahnya, yang dia ini nak
kita kata melarikan diri jauh lagi lah. Tidak, kita kata tidak menzahirkan kepada Ibrahim ini yang dia ini sebenarnya anak, kasihanilah aku sebagai contoh, tidak berubah di muka Ismail alaihi assalam, walaupun yang bertanya itu ayahnya. Dia terus, kita kata yang pertama ini menyebut dan menjawab kepada ayahnya dengan penuh, kita kata dengan penuh kelembutan. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah dalam ayat ini dengan kalimah, dengan panggilan anak kepada seorang ayah dengan panggilan ya abati, iaitu panggilan yang penuh dengan kelembutan. Jadi itu kita kata poin yang pertama, jawapan yang sangat baik daripada Ismail alaihi assalam. Dia kata apa? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah, dia kata, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Yang kedua yang kita dapat juga faham daripada ayat ini, seperti mana yang dijelaskan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, walam yaktafi Ismail bil qabul sakitan was-sukut fi ma'radil hajah lil bayan. Maknanya apa? Ismail tidak memadai dengan berdiam. Ismail bila ayah dia tanya, minta pandangannya, maka Ismail tidak memadai dengan berdiam ketika menerima perintah, kerana diam sangat memerlukan penjelasan. Dalam konteks ayat ini, bila mana Ibrahim tanya kepada Ismail, Ismail dia tak diam begitu sahaja. Dia terima. Kadang-kadang orang diam ini bermaksud dia terima, tapi juga boleh bermaksud dia tidak terima. Jadi Ismail ini dia tidak memadai dengan berdiam saja. Dia tidak memadai dengan berdiam. Itu perkara yang kedua. Daripada ayat ya abatif'al ma tu'mar, itu kita dapat faham. Yang kedua, dia tidak memadai dengan berdiam sahaja. Yang ketiga, poin yang ketiga, Ismail juga tidak menampakkan kekecewaan ataupun penentangan. Daripada ayat ini, Ismail juga tidak menampakkan kekecewaan ataupun penentangan yang dia ni akan disembelih oleh ayahnya sendiri. Dia tak nampak kata kecewa kah, dia tak nampak bersedih, dan dia juga tidak menampakkan penentangan, kita kata, terhadap pertanyaan daripada Ibrahim, dan tidak pula mempersoalkan wala su'alan fi amrin khatir kahadzal amr wa huwa, dan dia juga, iaitu Ismail, tidak pula mempersoalkan dalam perkara yang genting seperti ini, iaitu penyembelihannya. Ni nak kena sembelih ni, bukan pertanyaan yang biasa-biasa, tapi pertanyaan yang sangat-sangat sulit, pertanyaan yang sangat-sangat getir dan genting yang ditanyakan oleh Ibrahim kepada Ismail. Bahkan dalam ayat ini kita dapat faham bahawa tidak disoal, Ismail tidak mempersoalkan akan pertanyaan daripada ayahnya Ibrahim alaihi assalam. Ya abatif'al ma tu'mar. Itu yang ketiga, kita tak nampak, kita kata, penentangan daripada Ismail alaihi salam, daripada seorang anak kepada ayahnya. Yang keempat, wala uquq nahwa
walidahu, nahwa walidihi. Makna yang keempatnya, kita nampak juga kat sini tanpa Ismail melakukan dosa ataupun derhaka kepada ayahnya. Tidak pun kita nampak di sini yang Ismail ingin melakukan dosa ataupun ingin menderhakai ayahnya dengan pertanyaan sebentar tadi. Dan yang kelimanya, wala isyan li rabbih sadara minhu. Yang kelimanya, tidak pula kita nampak Ismail ini ingin bermaksiat terhadap Rabbnya. Tidak pula bermaksiat terhadap Rabbnya. Poin yang kelima yang dapat kita faham daripada ayat, ya abatif al ma tu'mar. Maka ini 5 perkara yang kita dapat fahami daripada potongan ayat ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, dengan penuh kelembutan, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Itu yang kelima. Yang keenam, bal aksaru min zalik, bahkan lebih daripada itu lagi, kita kata dokongan daripada Ismail kepada ayahnya. Arada dhalika al-muslim al-azim al-syab Ismail an yushajji'a abahu 'ala al-madi fima huwa qadim wa 'azim 'alaihi. Yang keenamnya, bahkan lebih jauh daripada itu, pemuda muslim yang berjiwa besar ini ingin memotivasikan, ingin mensupport ayahnya dalam menjalankan apa yang dia tekad untuk melakukannya, iaitu penyembelihan Ismail. Bukan takat berdiam, bahkan dia bagi tahu kepada ayahnya, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu. Maknanya Ismail mensupport dan memotivasikan lagi ayahnya untuk melaksanakan. Sehingga kan poin yang ketujuh pula, arada an yushajji'a abahu ala dhab'ihi bitadhkirihi bi'annahu yunaffidh amrullah, bi'annahu yunaffidhu amrullah wa amrullah 'ala al-'ain war-ra'si, faqala lahu ya abati fa'al ma tu'mar. Kita tengok yang ketujuh ini bagaimana begitu penuh sokongan, dokongan dan kita kata motivasi juga daripada Ismail kepada ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah. Ismail ingin memberikan semangat kepada ayahnya saat menyembelihnya nanti, dengan mengingatkan bahawa ayahnya sedang mempraktikkan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah Nabi Ismail kata wa amrullah 'alal 'aini war ra'si, perintah Allah ini aku akan junjung. Sehingga Ismail berkata, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu. Jadi ada 7 poin yang dapat kita faham, seperti mana yang telah pun dihuraikan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Dah 7 poin dah daripada ayat ataupun daripada potongan ayat
ya abatif'al ma tu'mar. Ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayahku, wahai ayah kesayanganku, laksanakanlah apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Tengok bagaimana tingginya dokongan dan sokongan seorang anak yang bernama Ismail kepada ayahnya, kepada ayahandanya sendiri, agar ayahnya dapat melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perintah ini getir, perintah ini sulit kerana dia akan disembelih oleh ayahandanya sendiri. Poin yang ke-8, insya-Allah sikit lagi, poin yang ke-8. Summa arada Ismail an yazida walidahu tashji'an. Kemudian Ismail ini ingin menambahkan lagi sokongan dan dokongan dan support, kita kata, kepada ayahnya untuk melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghilangkan apa yang mengganggunya. Dan Ismail cuba untuk menghilangkan apa yang kemungkinan mengganggu ayahnya. Seperti apa? Seperti sangkaan yang Ismail mungkin akan risau dengan perkara ini, ataupun mungkin Ismail ini tidak boleh tidur bila dengar kita kata pertanyaan ini, ataupun Ismail akan lari ataupun kurang sabar untuk beliau kita kata sebagai korban dalam ayahnya melaksanakan perintah ini, dengan dan lain-lainlah sangkaan daripada ayat. Ada kemungkinan yang mungkin kita kata menghantui ataupun mengganggu kita kata perasaan seorang ayah ini. Jadi Ismail ingin cuba untuk kita kata menghilangkan semua perasaan-perasaan itu, sangkaan-sangkaan itu daripada fikiran ayahandanya sendiri, dengan kata Ismail kepada ayahnya. Dia kata apa sambungan daripada ayat tadi? Ismail kata, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, wahai ayahku yang aku kasihi, yang aku sayangi, kamu akan mendapatiku, insya-Allah kamu akan mendapatiku wahai ayahku dengan izin Allah, yang mana aku ini daripada kalangan orang-orang yang bersabar. Tengok bagaimana seorang ayah mensupport dan mendokong dan menyokong seorang anak, mensupport dan mendokong, membantu ayahnya untuk melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan katanya, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Itu poin yang ke-8. Dan poin yang ke-9, fa inni bima'unatillah sa'akuna sabiran. Poin yang ke-9 yang kita dapat faham daripada ayat satajiduni insya'allahu minas sabirin ini, Ismail alaihi salam ataupun Ismail tidak mengakui dirinya kuat dan sabar. Ismail bagi tahu ke ayah dia, Ismail bagi tahu yang aku ni bukan kuat, aku ini bukan sabar. Dia tak kata, wahai ayahku, aku kuat, aku sabar, buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Ismail tak kata macam tu. Ismail kata apa? Satajiduni insya'allah.
Ismail tidak mengakui dirinya kuat, dirinya mampu, dirinya bersabar. Tak kata begitu, tetapi dia gantungkan hal itu kepada Allah. Maknanya dia menggantungkan hal ini, dia menyerahkan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah dia berkata begini, wahai ayahku, insya-Allah dengan pertolongan, insya-Allah dengan perlindungan, insya-Allah dengan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan tergolong daripada kalangan orang-orang yang bersabar untuk aku disembelih. Seolah-olah begitu, untuk aku menghadapi ujian ini. Dia tak kata diri dia itu kuat, dia tak kata diri dia itu mampu, dia tak kata diri dia itu gagah, dia tak kata. Tapi dia kata apa? Dia kata insya-Allah dengan pertolongan daripada Allah. Maknanya dia gantung perkara ini, dia serah perkara ini kepada Allah. Betapa tingginya pergantungan Ismail ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pertolongan, wahai ayahku, dengan pertolongan daripada Allah, insya-Allah akan memampukan aku untuk bersabar menghadapi ujian ini. Ini merupakan jawapan, kita kata, yang sangat baik, yang terbaik daripada seorang anak yang berjiwa besar kepada seorang ayah, agar ayahnya dapat melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poin yang ke-10 pada petang ini, hingga sempurnalah tugas yang ditaklifkan kepada ayahnya, dan dia terus membantu ayahnya, dan Ismail terus membantu ayahnya dalam melaksanakan apa yang telah pun ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ayahnya, iaitu Ibrahim alaihi assalam. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan, inilah 7 ataupun 10 poin penting yang dapat kita fahami daripada jawapan Ismail alaihi salam dengan apa yang telah pun dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir, kita kata bahagian akhir surah As-Saffat ayat 102 itu, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dengan 10 perkara ini, dengan 10 poin ini, kita dapat memahami betapa cantik dan betapa baiknya jawapan yang diberikan oleh seorang pemuda yang berjiwa besar yang bernama Ismail kepada ayahnya dalam rangka untuk membantu ayahnya untuk melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah merupakan dua peribadi yang sangat-sangat mengkagumkan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan kalau kita juga membaca dan menghayati, kita kata, ayat 102 daripada surah As-Saffat ini, insya-Allah kita juga akan turut serta mengkagumi dua peribadi, kita kata, Nabi yang telah pun diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihimassalam. Maka kita letaklah diri kita ini, kalau kita sebagai seorang anak, marilah sama-sama kita mencontohi
Nabi Ismail alaihi assalam. Kalau kita pula sebagai seorang ayah, marilah kita meletakkan diri kita untuk kita mencontohi Nabi Ibrahim alaihi salam dalam melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa itulah sedikit sebanyak yang dapat saya cuba sampaikan daripada ringkasan kisah Nabi Ismail ini pada bahagian keempat dalam kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran ini. Dan insya-Allah pada pertemuan minggu hadapan kita akan lanjut lagi pada bahagian yang kelima, iaitu perlaksanaan, kita kata proses perlaksanaan penyembelihan oleh Ibrahim kepada anaknya Ismail dalam rangka untuk menunaikan ataupun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau terdapat silap dalam slot kita pada petang ini, dan sama-sama kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala di atas segala taksir yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala terus menuntun dan membimbing kita agar kita ini menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah, menjadi seorang da'i dan da'iyah yang dapat mencontohi pribadi yang sangat-sangat mengkagumkan kita, iaitu pribadi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihimassalam pada petang ini, seperti mana yang telah pun kita sama-sama dengar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.